GP Qatar banyak betul drama dan plot twist. First row dikonquer oleh tim satelit yang menggunakan Desmos edisi GP22. 1 tahun ke belakang daripada Desmos edisi 23 yang latest. Kita juga boleh nampak Marc Marquez qualify pada kedudukan P7. Agak bagus bila dibandingkan dengan Honda-Honda yang lain yang langsung tak boleh bagi saingan. Masa sprint race pun kita boleh tengok Luca Marini dapat pole position. Dia dapat whole shot ke depan dengan jauh sekali. Walaupun sebenarnya perbezaan ketara dan juga teknologi baru yang diserapkan dekat Desmos edisi 23 yang latest tu ialah alat ride height device dan juga whole shot yang lebih updated. So kita boleh tengok sebenarnya kalau letak sebelah-sebelah antara Desmos edisi 23 dengan Desmos edisi 22, masa diorang nak buat start procedure kita boleh nampak motor yang latest ni lagi rendah daripada motor GP22. Masa sprint race kita tengok Jorge Martin kuat macam biasa. Daripada awal minggu perlombaan sampailah sprint race, Jorge Martin memang kuat. Daripada second row, kedudukan ke-5, dia boleh fight satu-satu sampai dia boleh menang. Dibandingkan pula dengan Pecco yang cuma dapat P5 sahaja. Ada juga fight yang berlaku antara Jorge Martin dengan Pecco Bagnaia. Fight yang agak menarik kita nak tengok macam zaman dulu-dulu. Berlaga motor, terpaksa fight dalam corner tapi tak berpanjangan dan akhirnya Jorge Martin yang dapat menang. Lepas tengok sprint race tu, aku rasa macam Jorge Martin ni memang padu. Nampak macam championship tahun ni akan confirm dapat dekat Jorge Martin. Tapi sama juga macam race sebelum-sebelum ni, race yang utama ni Pecco yang lebih kuat, Pecco yang lebih strong. Menambahkan lagi pedih kepada tim peramat Ducati, Jorge Martin cuma habis P10. Kalau ikutkan Jorge Martin, dia ada masalah tayar pada hari Ahad. Tayar Michelin tu memang tak boleh pakai. Kita boleh tengok masa start pun dia spin teruk. Kat sini je dia dah hilang sampai ke P8. Jorge Martin cakap tayar Michelin pada hari Ahad tu dia tak ada grip. Dia tak boleh brake. Dia susah nak turn. Memang betul-betul teruk. Jadi ada juga konspirasi yang cakap mungkin ini untuk backup Pecco. Dia orang cakap MotoGP bagi tayar yang tak elok untuk Jorge Martin. Tapi ini sekadar konspirasi saja yang tak ada bukti kukuh sangat. Michelin mengeluarkan statement daripada hal ni. Dia cakap tayar yang Jorge Martin gunakan tu ialah tayar fresh daripada kilang, diterbangkan ke Qatar selepas manufacturing. Jorge Martin habis di kedudukan P10 ni menyebabkan jurang points antara dia dengan Pecco bertambah menjadi 21 mata. Jorge Martin cakap dia ada rasa kecewa sikit sebab dia rasa dia bukan kalah sebab fight dalam track, dia kalah sebab faktor-faktor luaran. Pecco sebenarnya masa race dia nampak juga Jorge Martin dalam masalah sebab bila dia tengok tower yang tunjuk position tu, dia nampak Jorge Martin pada position P10. Jadi dia tahu Jorge Martin dalam masalah. Dia tambah lagi, dia cakap masalah tu sebenarnya dia hadapi pada hari Sabtu. Sebab tu dia boleh habis pada kedudukan P5 je. Fabio Di Giannantonio menunjukkan sesuatu yang hebat pada minggu perlombaan kali ni dekat Qatar. Pada sprint race dia habis P2, tapi masa main race dia habis P1. Kemenangan pertama dia dalam MotoGP, sekaligus menjadikan dia pemenang ke-8 MotoGP pada musim 2023 ni. Masa hari Sabtu, fans Pecco Bagnaia semuanya macam bersorak untuk Fabio Di Giannantonio ni sebab dia macam ada potensi untuk mengurangkan pungutan mata Jorge Martin daripada dapat tempat pertama. Walaupun akhirnya Jorge Martin yang dapat menang. Pada hari Ahad, fans Martin pula yang bersorak kepada Fabio Di Giannantonio ni sebab dia mengurangkan pungutan mata maksimum oleh Pecco Bagnaia dengan merampas kedudukan pertama. Pecco Bagnaia pun nyaris-nyaris dia nak crash dua-dua sekali masa nak cuba potong balik Fabio Di Giannantonio. Kemenangan Fabio Di Giannantonio ni macam ada satu emosi bersama dia. Masa lepas race tu dia berhenti sekejap kat tepi untuk melayan dia punya emosi kemenangan tu. Sebabnya kita boleh nampak dia punya prestasi meningkat dengan sangat baik sejak 2-3 race ni sebab dia macam dapat tune dalam MotoGP. Tapi malangnya walaupun performance yang baik ni, dia tak ada seat untuk tahun 2024. Untuk yang tak tahu, seat dia diambil oleh Marc Marquez. Offer-offer daripada tempat kosong yang ada pun nampaknya macam kelam. Giannantonio cakap lepas Malaysia tak ada offer yang dia boleh ambil. Jadi dia rasa sedih sebab dia nampak macam boleh fight dekat grup-grup depan, tapi sekarang pula tiba-tiba dia tak ada seat untuk tahun 2024. Mulanya dia dikaitkan dengan Repsol Honda, tapi nampaknya sekarang Repsol Honda macam dah final stage untuk ambil Luca Marini masuk ke dalam tim diorang. Walaupun tak dihitam putih lagi dan juga confirmation, tapi bila kita tengokkan tim VR46 dah start cari-cari rider dari Moto2 untuk ganti
menggantikan tempat Luca Marini, bolehlah dikatakan 90% confirm Luca Marini akan masuk ke dalam Repsol Honda. Rider-rider lain pun memberi sokongan kat Gian Antonio ni. Masa habis race tu, diorang berkumpul ramai dekat tempat dia tu untuk bagi ucapan tahniah atas prestasi dia tu. Termasuk Marc Marquez sendiri yang ambil tempat tu daripada dia. Miguel Oliveira ni macam ada body lah dekat dia ni. Kali ni dia crash lagi masa sprint race dan kali ni patah bahu pula. Kecederaan ni serius yang akan menyebabkan dia tak dapat race masa main race dan juga round last dekat Valencia nanti. Skip lagi race. Jadi dalam 20 perlumbaan yang ada dalam tahun ni, Miguel Oliveira cuma habis 9 race saja. Kena mandi bunga ni. Miguel Oliveira dengan tim RNF sekali kena mandi bunga. Kemalangan sprint race tu terjadi sebab dia terlanggar dekat Alex Espargaro. Oleh sebab itu juga dia akan dikenakan long lap penalty masa tahun 2024 nanti. Belum apa-apa lagi. 2024 belum start dah kena penalty long lap dah. Punyalah badi. Alex Espargaro pun ada buat hal dia yang tersendiri, menambahkan lagi kepedihan kepada tim Aprilia. Pada free practice tu dia melempang kepala Morbidelli sebab dia naik hangin. Morbidelli menghalang fast lap yang dia buat. Dia kena fine 10k euro dan juga kena penalty 6 position ke belakang. Untuk fans Martin, tengok pada hari Ahad tu aku dapat rasakan kepedihan diorang sebab nampak diorang punya pelumba yang disokong tu hilang tempat satu persatu, ditelan hidup-hidup oleh rider-rider lain. Daripada P5 jatuh ke P8, recover balik ke P6 tapi kena potong satu-satu sampailah jadi P10. Kita boleh tengok dalam race tu sendiri, Jorge Martin dah geling-geling kepala masa keluar corner lepas kena potong. Johan Zarco melakukan tugas yang baik sebagai teammate dengan cuba defend dekat belakang Jorge Martin untuk cuba menghalang rider lain daripada potong dia, tapi pun tak berhasil sebab dia punya lap time dah terlampau tinggi, terlampau slow. Bila habis race, masuk je dalam pit, tim Pramac tu terus tutup roller shutter untuk mengelakkan rakaman daripada apa yang terjadi dalam pit. Jadi itulah dia rangkuman di Qatar. Sekarang kita cuma tinggal satu round lagi di Valencia. Dalam keadaan sekarang ni meletakkan Jorge Martin pada keadaan for all or nothing. Dia macam mana pun kena duduk di depan Pecco di Valencia nanti untuk memastikan dia menjadi juara, dan boleh dikatakan zero risk untuk dia cuba push sebab kalaulah dia jatuh atau crash sekalipun, dia tetap di position tempat kedua dalam championship. Jumpa lagi untuk race Valencia nanti.